menyambungkan dan penyambung microtube ke polypipe ya. Dan segala kerja-kerja berkaitan dengan pemasangan ini perlu dilakukan selain daripada waktu panas ataupun waktu tengah hari. Baik, ini adalah microtube, set microtube yang telah disambung dengan dripper ya, dan juga joiner atau adapter. Ianya boleh dilakukan di rumah sebelum kerja-kerja pemasangan penyediaan tapak dilakukan. Dan apabila pemasangan hendak dilakukan, set ini telah sedia dengan joiner atau adapter disambungkan kepada microtube dan juga dripper. Dan di belah yang biru ni adalah penebuk anak penebuk efektif, yang mana ianya mempunyai aerodinamiknya, dia punya berdasar kepada genggaman tangan dan memudahkan kita ataupun tuan-tuan lompat untuk membuat tebukan nanti. Di hujung alat penebuk tersebut terdapat mata yang tajam untuk membuat lubang jadi apabila kita tebuk, ianya sebenarnya memotong sebahagian kecil daripada tube tersebut, polypipe, dan seterusnya kita terus menekan bahagian joinernya ke dalam lubang yang kita buat tadi. Sebaiknya ianya perlu dilakukan dengan cepat supaya lubang yang kita baru tebuk tadi tidak mengembang dan seterusnya boleh menyukarkan kita untuk memasukkan adapter ke dalam polypipe. Dan setelah kita sambungkan, terus masukkan ke dalam polybag ya. Kerana di peringkat akhirnya nanti kita akan buat ujian sistem. Semasa menebuk pastikan tuan-tuan dan puan-puan jangan menekan keterlaluan, kerana sekiranya ianya terlekan terlampau dalam, ianya mungkin melukakan bahagian lapisan di belah bawah ya. Kerana disebabkan mata yang tajam, mungkin ia boleh membocorkan lagi satu bahagian. Pastikan bila tuan-tuan puan-puan menekan alat penebuk tersebut, tuan-tuan akan terasa berbunyi macam klik ya, berdetak sikit. Jadi itu menandakan bahawa tuan-tuan dan puan-puan telah membuat lubang dengan baik, dan seterusnya dengan pantas terus memasukkan adapter ke dalam lubang tersebut. Dan ini adalah demo pemasangan pipe dan juga microtube yang telah siap ya. Jadi konsepnya adalah sama, walaupun di sini saya hanya menunjukkan pemasangan bagi 3 polybag saja, namun untuk kerja-kerja pemasangan bagi bilangan polybag yang lebih banyak, tuan-tuan dan puan-puan boleh repeat ataupun ulang semula proses ini pemasangan. Jadi kerja pemasangan tube ni pastikan ianya hanya dilakukan setelah kerja-kerja penyusunan polybag dan juga batu-bata serta polypipe ini telah disusun, telah ditarik dan di bahagian-bahagian tuan-tuan dan puan-puan hendak pasangkan microtube. Baik, ini adalah penyambung-penyambung yang telah dilekatkan. Jadi inilah jarak antara lebih kurang beberapa inci daripada satu bahagian ke satu bahagian yang lain. Dipastikan ianya berselang-selang, satu di bahagian kiri dan satu lagi di bahagian kanan, dan dripper diletakkan terus di bahagian tengah polybag. Baik, setelah menyediakan kerja-kerja pemasangan microtube telah selesai, apa yang kita akan lakukan adalah kerja-kerja pemasangan sistem pump ke tangki. Di peringkat ini, kalau kita boleh lihat di sini, tangki telah disediakan lubang. Kita dah tebuk lubang ini menggunakan mata drill 32 mm, dan kita telah masukkan tank connector yang mana giginya berada di luar. Kenapa saya letakkan gigi di luar? Kerana terdapat satu lagi valve yang saya akan guna yang mempunyai threaded ataupun gigi di dalam, yang akan kita terus ikatkan ke tangki ini. Sebelum kita ikat, skrukan penyambung tu, kita pastikan kita gunakan white tape ya, untuk memastikan kawasan ini tidak mudah leaking ataupun air tidak mudah keluar daripada kawasan ini. Sebaiknya bagi setiap kawasan-kawasan penyambungan, tuan-tuan dan puan-puan perlu menggunakan white tape ya.
bagi tujuan demo saya hanya menunjukkan design untuk pemasangan. Baik, ini adalah valve yang dipasang bertujuan untuk menutup ya aliran air sekiranya terdapat sesuatu berlaku sama ada kepada pump ataupun kepada tangki. Kita sambung bahagian tu dengan konektor dan menggunakan polypipe 30 juga terus kepada tangki pump. Seterusnya tuan-tuan dan puan perlu menyambung di bahagian atas. Ini adalah di bahagian inlet ya, masuk ke sumber air masuk yang akan dipusing oleh spinning disc di dalam pump ini. Terus bahagian atas polypipe. Spinning disc adalah mempunyai ruang yang sangat halus ya. Jadi kadang-kadang apabila kita menggunakan sumber air yang berkeladak ataupun daripada sumber terbuka, ianya mungkin boleh menyebabkan rumput-rumput masuk dan apabila disedot oleh pump, ianya boleh menyumbatkan spinning disc ni. Dan itulah yang mana kita perlu tutup valve di sini untuk membuat kerja-kerja penyelenggaraan pada pump, sama ada kita hantar untuk repair ataupun sekiranya tuan-tuan boleh memperbaikinya sendiri, boleh ada membuka skru-skru berada di sini dan membersihkan spinning disc yang ada di dalam pump ini. Baik, seterusnya selepas ini kita akan buat penyambungan di bahagian atas ni, yang mana air akan ditolak oleh pump ke bahagian atas dan kita akan sambungkan dengan bahagian lubang masuk semula ke dalam tangki, dan juga sebahagiannya lagi akan pergi ke pokok Baik, apa yang tuan-tuan perlukan di sini adalah satu bahagian yang akan disambungkan kepada tangki dan tank connector disambungkan ke bahagian pump. Pertamanya kita ikatkan polythreaded ini ke dalam kepada tangki, lubang tangki yang kita telah sediakan. Seterusnya kita akan sambung bahagian ini kepada T. Tuan-tuan perlu pastikan setiap ikatan ni perlu digunakan white tape, dan semasa penyambungan antara bahagian ni terdapat satu rubber ring ya. Rubber ring yang tuan-tuan dan puan perlu masukkan dahulu untuk memastikan bahawa tidak ada air boleh keluar di ruang sini ya. Namun untuk tujuan demo ni saya telah mengeluarkan rubber ring tersebut untuk memudahkan kerja-kerja pemasangan. Jadi tuan-tuan dan puan perlu memastikan setiap penyambungan tu terdapat rubber ring ya, ataupun gelung getah di dalamnya. Okey, sekarang telah sedia dimasuk daripada tangki tadi, disedut ke oleh pump, bawa ke atas dan sebahagiannya akan masuk ke dalam tangki. Dan di sini seterusnya kita akan sambung satu bahagian lagi untuk kita sambungkan terus ke pokok nanti ya. Yang mana bahagian ada valve dan di bahagian bawahnya ada disc filter ya. Dan ini adalah penyambung-penyambung yang telah disediakan lebih awal. Masukkan alat-alat yang diperlukan di bahagian dalaman alat penyambung, dan terus kita masukkan penyambungan tersebut. Di belah bahagian yang menghala ke pokok terdapat valve. Ada satu valve tuan-tuan dan puan boleh letak di sini, dan satu lagi di bahagian hujung sini. Ini sekiranya tuan-tuan dan puan ingin membuat pembanjuhan baja di dalam tong, tuan-tuan boleh tutup bahagian sini dan air akan disedot dan dipusing semula ke dalam tangki ya. Pusingan. Jadi kerja-kerja pembanjuhan dalam tangki ini telah dibantu oleh pump. Jadi tuan-tuan dan puan tidak perlu lagi membaju ataupun mengacam menggunakan kayu di dalam tangki.
Jadi ini adalah filter yang akan disambung terus ke main pipe. Ini adalah penyambungan terus kepada main pipe. Baik, andaikan ini adalah polypipe yang panjang sebagai main pipe. Sekini tuan-tuan dan puan mempunyai jarak yang panjang. Sebaiknya gelungan polypipe 32 mm itu perlu ditarik dengan panjang dahulu supaya dia punya gelungan tu dapat diluruskan, kerana gelungan ni polypipe 32 ni adalah keras, jadi ianya telah lama bergulung. Apabila kita nak regangkan semula, ia agak memakan masa. Jadi sebaiknya kita tarik dulu, bentangkan dia dulu panjang supaya ianya mudah regang. Dan setelah tu kita ikat kepada penyambungan tangki, dan seterusnya kita akan membuat lubang untuk disambungkan polypipe 16 kepada main pipe, subline kepada main pipe. Dan nanti kita akan membuat lubang di dalam main pipe ini menggunakan drill dengan drill bit ataupun mata drill bersaiz 16 mm. Kerja-kerja sistem pump dan sistem filtrasi hampir siap ya. Dan ini adalah alat yang dipanggil clamp ya, clamp dan juga valve. Ini adalah set penyambungan yang saya gemari, kerana dengan menggunakan clamp ini kita akan ikatkan clamp ni kepada lubang yang kita telah buat nanti. Ini polypipe 32 dengan skru, jadi ikatan tu adalah kemas dan kukuh. Di dalam clamp tu telah disediakan lubang yang di ruang ini adalah ruangan khas untuk saiz polypipe 32. Ada juga lagi yang bersaiz 50 mm ya. Jadi tuan-tuan dan puan perlu menggunakan saiz yang bersesuaian. Jadi apa yang tuan-tuan perlu lakukan kemudiannya adalah dengan menggunakan drill, portable drill. Hanya menggunakan brand yang murah tak apa, tak ada masalah. Ada yang brand daripada China ataupun Jepun pun boleh digunakan, kerana kita bukan nak gunakan untuk kerja-kerja heavy duty, hanya untuk kerja-kerja penubukan. Dan kita akan menggunakan mata drill khas ini yang kita perlu dapatkan, tuan-tuan perlu beli daripada pembekal peralatan filtrasi. Jadi dengan menggunakan mata drill tersebut, kita akan membuat lubang betul-betul bertentangan dengan subline yang telah kita susun sebentar tadi. Dan pastikan lubang tersebut memang betul-betul telah tembus. Kita tidak mahu nanti ada cebisan-cebisan polypipe yang boleh mengganggu aliran air nanti. Jadi seterusnya apa yang